Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Tepukan gemuruh untuk pengurusi majlis kita. Dia pun penceramah sambilan malam ini. Ya, Alhamdulillah. Yang saya hormati Div-Div kehormat Datuk Seri Zafrul bersama Saudara Nik Nazmi. Saya fikir kita alu-alukan juga ke semua tim jentera yang kita kasihi daripada Harapan dan Barisan Nasional bergabung persahabatan yang kekal dibina sempena pilihan raya negeri tapi melangkaui keputusannya nanti. Yang saya nak raikan, dapat saya jangan marah media, jangan marah. Saya pusing ke sini. Yang kita alu-alukan malam ini 3 calon kita. Saudara-saudari, lihat, amati, ingat nombor mereka. Nombor 1, Saudara Prakash, sila bangun. Lihat baik-baik wajah beliau. Ustaz Awi, please get up. Lihat juga calon tak boleh marah, calon kena senyum, calon kena sabar. Dr. Gunaraj, you are the last. Saudara-saudari, tuan-tuan, puan-puan, hadirin hadirat, orang-orang Kota Raja yang saya kasih sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Malaysia Madani, saudara-saudari gilai, vanakkam. Pengyomen tajahau. Saudara-saudari, saya amat bersyukur kerana diberikan peluang untuk bersama, untuk hadir walaupun malam ini sepatutnya saya bersama dengan teman-teman di Kedah dan Pulau Pinang. Tapi setelah berkampung, kita juga nak memastikan semangat pukulan habis-habisan, kemenangan juga dapat diraih di bumi bertuah negeri Selangor ini, saudara-saudari. Boleh atau tidak? Hari yang bersejarah ini bukan sekadar kempen. Saya melihat wajah-wajah mereka yang datang. Warga emasnya, ada anak-anak kecilnya. Semua berbilang kaum. Dan saya berasa sangat penting untuk kita melakarkan sejarah ini. Lebih-lebih lagi daripada kami. Semua kita ni melalui banyak liku-liku cabaran. Malam ini saya rasa bersyukur dalam keadaan yang sangat selesa. Saya ingat ceramah pertama saya, Datuk Seri Zafrul. Ceramah pertama saya adalah semasa saya pergi ke Pokok Sena. Saya berucap atas reban ayam. Reban ayam, lori, dan saat-saat itulah yang memberikan saya penuh penghayatan kerana kita disambut oleh rakyat. Kita di Selangor, di Pulau Pinang, di negeri-negeri yang ditadbir oleh Pakatan Harapan, kita hanya menang. Kita hanya menang kerana rakyat memberi mandat, saudara-saudari. Rakyat memberi sokongan, saudara-saudari. Dan kerajaan-kerajaan negeri Pakatan Harapan ini sekarang bersama Barisan Nasional sedang bertarung habis-habisan, bukan lain, bukan dengan PN pun. Kerana pertarungan kita jelas dengan kerajaan negeri yang dipimpin oleh Parti PAS, saudara-saudari. Dan yang kita bawa hari ini, bila kita dukung, kita sokong sepenuhnya 3 perkara asas yang kita sokong. Hari ini hari yang begitu bermakna. Ada Sufiannya, ada semua tim yang bersama, tapi 3 perkara asas yang menandakan kestabilan politik, yang memberi ruang, sebagaimana Nazmi dan saudara Datuk Seri Zafrul sebut tadi, pelaburan masuk kestabilan ini dapat kita lihat daripada 3 perkara asas. Banyak lagi, tapi saya nak mulakan pertama. 148 undi wakil rakyat yang bersama diperkenan oleh Yang di-Pertuan Agong. Kita wujud kerajaan persekutuan 2/3, saudara-saudari. Ini alhamdulillah melihatkan sejarah baru. Bila kita bergabung, kita bersatu, kita menunjukkan kesepakatan. Bukankah ini yang kita mahukan untuk Malaysia? Bukankah ini semangat
untuk kita benar-benar membina kestabilan demi rakyat, demi manfaat program dasar berkebajikan. Bila kita mengungkapkan saat ini pada saya sebagai salah seorang masuk dunia politik 1999 Parti Keadilan Rakyat ditubuhkan. 2008 kita bertanding dan kita lalui semuanya, membina jambatan, memperkukuhkan ukhuwah, kerana akhirnya dengan kekuatan ini dapatlah kita laksana dasar yang memberi kesan kepada semua. Kalau dulu ungkapan kata-kata woman dosha ijaran, kita ni keluarga Malaysia yang benar-benar mahu membina masa depan. Kita lihat anak-anak, maka kita nak tanamkan anak-anak ni, jangan tanam kebencian, jangan tanam rasa pengecut. Kita tanamkan kasih sayang, kita tanamkan persefahaman, kerana itulah kekuatan tonggak Malaysia yang diwakili 2/3 wakil-wakil rakyat dalam Dewan Rakyat. Kedua, bila masa ada, kita nak bina rumah, nak pastikan siling dalam ekonomi madani itu berterbang jauh supaya kita dapat raih pelaburan. Kadar KDNK yang sangat penting, tinggi buat rakyat. Pada masa yang sama, kita tak mahu lantai gaji. Tak cukup dapat pelaburan, gaji rakyat tak bermakna. Maka kita ungkapkan rancangan bawah Rafizi bersama dengan Datuk Seri Anwar supaya ada gaji progresif. Orang dia apa gaji progresif, saudara-saudari? Orang Kedah pun tahu. Progresif ni maksudnya kita boleh naik, ada dalam 5 tahun yang mendatang gaji lebih tinggi berbanding sebelumnya. Maka kita kata okey, hampa anak-anak nak kacau, nak buat porak-peranda, datang ke parlimen, datang. Kita buat undi tak percaya. Undi tak percaya siapa menang, saudara-saudari? Kerajaan perpaduan juga dapat mempertahan, saudara-saudari. Undi tak percaya yang mereka bawa, saudara-saudari. Nak tekankan sampai ke tahap itu, apa lagi yang kamu mahu? Pahlawan ni nak berlawan, dia lawan elok-elok, bawa argumen. Bawa kenapa dia menolak, kenapa model dia berlainan. Dia tidak bawa fitnah, dia tak dalam kebencian, dia tak bawa dakyah. Ini semua menunjukkan mereka yang pengecut, takut dengan kebenaran yang kita bawa. Dan alhamdulillah kita menang dalam Dewan Rakyat. Tok sahlah duk kacau dah. Ini peringatan supaya jangan semua pengundi di PRN merasakan hilangnya kestabilan tersebut. Poin ketiga, saya di negeri Selangor ini tak bolehlah kalau kita tak sebut. Kali pertama dalam sejarah menyaksikan kehadiran pemimpin nombor 1 negeri Sarawak dan pemimpin nombor 1 negeri Sabah datang semasa hari penamaan calon di negeri Selangor, saudara-saudari. Mereka tak bertanding, mereka tak ada pun adakan pilihan raya negeri, tapi mereka datang untuk menunjukkan komitmen kepada kesepakatan yang telah kita bina. Saya sebut tiga-tiga ini kerana saya mahu kita dalam hal ini menanamkan tekad, membulatkan kesepakatan ini, kerana banyak lagi yang kita nak buat. Dulu beberapa bulan lepas yang sibuk mengatakan kerajaan Malaysia tidak ada hala tuju. Bila kita dah tunjukkan ada hala tuju jelas bawah ekonomi madani, ada juga pelan industrial, master plan, pelan untuk membawa dan mengupayakan industri yang Datuk Seri Zafrul akan umumkan. Semua ini bertitik tolak daripada kesediaan kerajaan memahami memang kita tidak sempurna. Kita tahu banyak cabaran, banyak negara luar di seluruh dunia hadapi tekanan inflasi. Kita ni baru saja keluar dari pandemik. Tiba-tiba PN yang dahulunya, takkanlah kita tak ingat lagi zaman PKP. Saudara-saudari, Malaysia menyaksikan
penutupan sekolah paling tinggi berbanding banyak negara di Asia Pasifik. Tutup sekolah, siapa yang terkesan? Anak-anak kita. Kalau dulu ibu-ibu, ayah-ayah nak hantar anak aja satu, kurang-kurang kita dapat membaca, mengira, menulis. Ada asas yang wujud. Sekarang kita terpaksa menambah latih tubi supaya mereka dapatlah menggarap ilmu dan maklumat di sekolah. Sama juga dengan politik ibu. Saya selalu dengar terma pecah overi. Bila hampa tengok artis-artis kata pecah overi. Izinkan saya pada malam ini nak tukar, nak mengatakan politik yang sebenar adalah politik overi. Bermaksud rahim, kita melindungi generasi masa depan. Target dalam kerajaan terkini untuk memastikan kita tidak lagi membiarkan generasi yang akan datang menanggung beban hutan. Saya tak mahu kita hadapi, maka sasarannya basmi kemiskinan dan pastikan hutang negara dapat terkawal. Dan di negeri Selangor ini dalam 5 tahun, saudara-saudari, terima kasih beri Pakatan Harapan peluang untuk menang sejak 2008. Dalam 5 tahun kebelakangan kita dapat cipta 89,000 peluang pekerjaan untuk anak-anak menerusi industri. Sekarang sasaran dengan pandemik adalah TVET. Saya pergi daripada Pulau Pinang ke negeri Kedah, ke negeri Johor. Dalam lawatan-lawatan saya dapati memang setiap kali anak-anak dan pelajar memilih untuk tidak mahu meneruskan alam persekolahan. Jadi kita ini fokus perlu memastikan bukan sahaja anak-anak sekolah, pekerja gig juga diberikan perlindungan sebagaimana di Selangor, bantuan tunai. Tapi lebih lagi supaya mereka dalam setiap lapangan itu dapat melalui kursus tambahan supaya gaji mereka semasa mereka berumur 40 tahun, 50 tahun jauh lebih tinggi berbanding hari ini. Maka pada saya, untuk wanita juga di sana, wanita ini tonggak kekuatan untuk semua negeri-negeri kita. Saya berharap wanita ke depan sepenuhnya, kerana di Selangor ini termasuk di Pulau Pinang telah bermula gerakan untuk memastikan kita pulih dan kita putihkan pusat penjagaan kanak-kanak untuk membantu wanita sendiri bila mereka mahu bekerja dan sebagainya. Maka saudara-saudari, dasar-dasar ini sama daripada lahir sehingga ke akhir hayat hanya kerana rakyat dapat kita laksanakan. Kalau ada kekayaan dalam negeri, saya minta nilai kami berbanding apa yang telah kami selesai dan jayakan. Datuk Wan Salim, Mufti Pulau Pinang, mengatakan dalam memilih pemimpin, kita jangan lupa dari segi kredibiliti. Kita jangan lupa juga dari segi mereka mampu untuk mengurus dan memberikan kecekapan dalam pentadbiran. Tapi kalau sudah terang lagi bersuluh, ada mereka yang sudah kalah saman dan di-charge lebih-lebih lagi kerana memfitnah, takkanlah kita boleh beri peluang sebegini. Maka yang saya bimbang, saudara-saudari, kita berpolitik, kita ada beberapa perbezaan dan itu tidak ada masalah. Kita faham, kita pun banyak kadang-kala ada perbezaan pendapat. Tapi bila masa kita menggunakan sentimen perkauman, kita guna sekolah-sekolah untuk tanam daripada awal, kalau tidak undi maka kita kafirkan. Dan ketiga, kita pecah belahkan kesepakatan dan kestabilan dalam masyarakat. Maka ini menjadi satu bahaya yang jauh lebih daripada sebarang bentuk sokongan kepada pembangkang semata-mata. Saya ini, saya dikritik ketika bertemu dengan saudara Datuk Aflin Syauqi. Dia kata saya seorang pengawas, tak pandai spin. Dia kata pengawas di sekolah,
Dia tahu menguruskan undang-undang, dia tahu bagi kad merah kepada pelajar yang langgar undang-undang, tapi dia tak reti untuk memanipulasi data. Saudara-saudari, yang kita pandai apa? Yang kita pandai kalau bagi duit rakyat kepada kita, kita pandai jaga, saudara-saudari. Kalau bagi duit rakyat kepada kita, kita pastikan semua yang dapat kita raih, kita kembalikan dalam 1 atau 2, 3 cara. Maka pada saya, dalam hari-hari, meniti ke depan, kita lihat dalam 3-4 bulan, kita harus pastikan dasar-dasar ini bukan sahaja peringkat kerajaan yang menerima cabaran untuk melaksana dasar yang lebih baik, tapi lontaran cabaran ini juga harus dipegang oleh rakyat. Saya sebut kerana saya mahu warga Selangor keseluruhannya, dalam anak-anak yang saya temui berjalan ke pentas, saya kata pertama, mesej saya sebagai seorang ibu, tolonglah pastikan anak-anak anda terus bersekolah. Pastikan anak-anak anda terus bersekolah sehingga ke peringkat mana pun. Tapi pendidikan ini penting kerana negara kita mahu bina masa depan. Menjelang beberapa tahun yang mendatang, kita boleh jadi top 3 ekonomi terbesar di rantau Asia Tenggara. Kedua, saya lontarkan cabaran juga kepada pekerja gig di Sunway Carnival. Mereka disaman setiap hari semasa menghantar makanan. Kita kata kena bagi laluan khas untuk pekerja gig, tetapi tidak cukup sekadar itu. Pertama, pastikan terima insurans daripada Perkeso. Pastikan kita ada insurans, kalau ada kemalangan pekerja gig dapat dilindungi. Kedua, tolonglah sekali lagi lalui latih tubi kerana pekerja-pekerja gig ini, mereka kita mahukan dalam 5 tahun gaji dapat bertambah dari RM500 ataupun RM1,000. Maka latih tubi ini cabaran buat pekerja gig. Dan lontaran cabaran terakhir antaranya kepada para guru. Guru-guru di luar sana, saya tahu Wabil Fadlina Siddiq banyak berusaha untuk melengkapkan ilmu. Tapi saya minta sangat-sangat para guru, tolong jangan jadikan medan sekolah ini medan untuk kita menanam kebencian. Medan persekolahan adalah medan kita boleh cantumkan ke semua hati-hati kita. Dan kita tidak mahu medan persekolahan dimasuki oleh anasir-anasir yang memecahkan dan menanam bibit-bibit kebencian. Maka dengan itu, saudara-saudari, saya rasa sama ada di negeri Selangor, cabaran utama kami bersama dengan YB Yobiyin, YB Hanayo berbincang. Kami kata, cabaran paling utama bila kita buat pilihan raya negeri ni di negeri-negeri tak buat bersama dengan peringkat pusat. Apa cabaran dia? Kalau orang tak keluar mengundi, saudara-saudari, kalau orang peratusan yang tak keluar mengundi, siapa yang tanya contoh, saya kata tak payah tengok jauh-jauh, tengok Matampau. Matampau, kawasan saya, tempat saya dapat sokongan paling tinggi, tak lebih 70% keluar mengundi. Kawasan di mana saya kalah, lebih 95% keluar mengundi. Jadi di sini kalau nak pastikan Prakash, Ustaz Zawawi, Dr. Gunaraj, calon-calon harapan melawan fitnah, melawan ekstremisme, saya minta lah sangat-sangat, semua yang layak mengundi, hampa kena keluar mengundi ramai-ramai. Kalau tidak, kami kecundang. Ya, kami kecundang tak apa lagi, okeylah. Tapi program, agenda nak tambah ni, pelaburan yang masuk ni untuk apa? Untuk membangunkan rakyat di negeri Selangor. Nak beri apa? Dalam manifesto pemberian tuition kepada anak-anak, itu pun antara usaha yang kita mahu terapkan. Jadi pada saya, kalau kita mahu teruskan dengan rancangan, kita kena sama-sama pulun. Kita kena sama-sama bersemangat dalam keluar. Ada yang tanya saya, ni boleh tukar sekolah tak? Panas dah sekolah tu.
Ya Puan Nurul, saya rasa nak tunggu line up panjang. Saya nak pergi sekolah B. Saya kata ni, saya ni dulu mantan ahli parlimen. Tak adalah keistimewaan sangat. Tapi satu keistimewaan yang ahli parlimen sekarang ada pun apa dia? Tak boleh paksa SPR tukar tempat orang mengundi. Ya, jadi saya mohon maaf, memang sedikit tidak selesa. Tapi saudara-saudari, bantulah kami. Boleh atau tidak? Oh, tak semangat macam ni. Macam ni rasa lebih kurang 50% je keluar mengundi. Boleh ataupun tidak? Saudara-saudari, undi ini penentu masa depan. Saya semasa mula-mula zaman reformasi, saya umur 17 tahun. Saya berkempen, dikenalkan amaran tak boleh masuk universiti pada awalnya. Tapi saya selalu rasa galat kerana di umur 18, 19, 20 saya tak boleh mengundi. Walaupun saya berkempen dan saya memang ada pendapat dalam masa depan politik di Malaysia. Jadi hari ini semua yang duk menonton kat TikTok ke Facebook Live je, mesej saya satu je. Undi ini anda perlu siapkan dengan beberapa dalil dan fakta. Boleh tonton, tapi di dalam 2 hari terakhir, kalau ada berita sensasi, fitnah baru yang mereka keluarkan, saya pohon warga Selangor bukan sahaja tolak mentah-mentah. Warga Selangor kena buat kerja, pastikan kita tahu kebenaran dan kita masih tekad mengundi Pakatan Harapan dan juga Barisan Nasional. Ini tekad kita. Dah kena tipu sekali, jangan kena lagi, saudara-saudari. It is now or never. We will never have this chance again kalau kita tidak betul-betul meneliti pilihan kita. Masa depan itu akan mengheret kita sama. Jadi saya berharap saudara-saudari, bantulah kami dan insya-Allah apa yang kita buat, nak buat perkara yang baik. Semoga kita diberikan kekuatan dan diberkati sentiasa. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Depa kata kita Selangor. Kita Selangor. Perpaduan. Tapi saya orang Penang lah nah.